Assalamualaikum. Hi everyone. Apa khabar? Selamat pagi kepada semua kelas 3 Adil. Hi. Okay. Hai. Hi. Selamat petang. Hello. Hai. Selamat petang. Morning. Selamat pagi. Hi. Hi kawan-kawan. Hi everyone. So I'm hoping that today lebih baik signal and I can give you a presentable video so that you can watch and study it later. So hari ini kita nak masuk tajuk 2.2 iaitu pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan manusia. Sebenarnya tajuk ini adalah sangat menarik tetapi sedikit teknikal yang mana awak memang perlu dengar penjelasan dengan baik. I prefer that kita ada live interaction lebih baik dan bila kita buat GM, awak berpeluang untuk tanya cikgu directly dan kawan-kawan boleh share apa soalan awak tu dan kita dapat a clear explanation on macam mana satu mekanisme pertukaran gas itu berlaku. Okay? Alright. So kita start dengan buku teks. Pastikan awak ada buku teks, okay? Okay, tajuk 2.2 berada pada muka surat 54. Okay, untuk itu cikgu presentkan awak cikgu punya slide. Boleh nampak tak slide cikgu? Boleh. Shanjiva. Hai. Awak tak pernah join kan sebelum ni? Nama ni cikgu tak biasa tengok. Boleh. Boleh ya? Okay, Alhamdulillah. Hopefully everything is good today. Okay, kita tengok Hopefully praying very hard. Today tak ada masalah. Nampak Firhat? Okay. Pergerakan. Thank you Deshan. Okay. Pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan manusia. Ya cikgu, saya ada join semua kelas sains. Okay, thank you so much. I maybe tak notice your name. Okay. So thank you very much for all your attendance during my class. Okay. Now, kita nak tengok yang pertama. Ini adalah gambaran close up view of apa yang berlaku dalam kita punya alveolus. Okay, kita kena imbas kembali pelajaran kita pada semalam. Yang mana semalam kita telah melihat semua struktur dalam sistem respirasi manusia. Alveolus adalah tempat di mana pertukaran gas berlaku dekat alveolus. Pertukaran gas tak boleh berlaku di tempat lain. Alveolus adalah permukaan respirasi bagi manusia. Okay, so gambar yang awak lihat sekarang adalah close up view of kita punya alveolus. Kita kenal dulu gambar ni. Diberikan dekat situ ilustrasi alveolus dan bila kita zoom in, kita besarkan satu alveolus, kita dapati ada bulatan. Awak boleh perhatikan bulatan besar ini adalah alveolus. Jadi apakah kandungan dalam alveolus? Sel darah merah. Tak, bukan. Dalam ni. Sel darah merah duduk kat luar. Sekarang cikgu tanya dekat dalam. Oksigen, karbon dioksida. Ya, senang cakap. Dalam alveolus hanya ada udara. There is nothing else. It is just an empty cavity with gases inside. Hanyalah ruangan kosong yang diisi dengan udara sahaja. Yang kedua, awak tengok bulatan alveolus ini. Tengok dinding alveolus. Tebal atau nipis? Dinding alveolus. Nipis, betul Shaniva ya? Nipis. Setebal satu sel sahaja. Maka that's why the illustration shows that hanya ada satu sel yang membentuk satu alveolus. So permukaan alveolus adalah nipis. The next one, awak tengok pada luar alveolus. Nampak tak ada kapilari darah? Can you see that? Tengok dinding kapilari darah. Nipis juga, satu sel. Dan di dalam kapilari darah, awak boleh tengok ada sel darah merah. Sel darah merah ini diberikan warna, iaitu warna merah dan warna biru. Merah melambangkan tinggi oksigen, biru melambangkan rendah oksigen. Okay, cikgu ulang sekali lagi. Pada luar
alveolus ada kapilari darah. Dinding kapilari darah nipis. Dinding alveolus juga nipis. So, kenipisan kedua-dua permukaan ini menyebabkan gas-gas mudah meresap masuk ke dalam kapilari darah dan gas-gas juga mudah untuk meresap keluar dari kapilari darah masuk ke dalam alveolus kerana kedua-dua permukaannya nipis. Dalam kapilari darah ada sel darah merah. Sekarang, cikgu nak beri awak satu penceritaan. Cikgu akan mengajar awak tajuk ini menggunakan analogi. Okey, dengar cerita cikgu dulu. Okey, bayangkan diri awak nak pergi ke pavilion. Awak nak pergi pavilion, awak nak ke pavilion dengan menaiki sebuah teksi. Teksi yang awak nak naik, awak spesifik nak naik teksi warna merah. So awak pun berdiri dekat luar pagar berimbun sana. Menunggu teksi merah datang. Teksi tu datang, awak lambai-lambai tahan teksi. So awak buka pintu, awak berjumpa dengan driver. Driver tanya, awak nak pergi mana? Saya nak pergi pavilion, cik. Naiklah. So awak pun menaiki teksi, tutup pintu, teksi jalan. Teksi tu jalan, turun Bukit Perimbun, masuk dekat Highway Grand Saga dan teruskan perjalanan sampai ke pavilion. Sebaik saja anda sampai di pavilion, anda pun bayar driver teksi. Terima kasih cik, sama-sama cik. So awak pun turun. Awak dapati sebaik saja awak turun, adalah orang putih ni naik teksi tu, tutup pintu, teksi pun berjalan. Cerita dia mudah saja. Awak, teksi warna merah, ada driver, ikut jalan raya sampai ke pavilion, awak turun, ada pelancong asing, naik teksi dan jalan. Mudah saja cerita tu. Okay, pegang cerita tu, kemudian kita sambung dengan lesson kita. Jadi sekarang, cikgu nak awak tengok kepada gambar rajah yang ada ini. Diberikan udara sedutan dengan anak panah merah, udara hembusan dengan anak panah biru. Cikgu pergi dulu untuk udara sedutan. Bila kita tarik nafas, kandungan gas yang banyak dalam udara sedutan ialah gas oksigen. Oksigen mesti banyak sebab kita bernafas guna oksigen. Oksigen yang tinggi di dalam alveolus menyebabkan oksigen meresap keluar alveolus dan masuk ke dalam kapilari darah, seterusnya masuk ke dalam sel darah merah. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Udara sedutan yang tinggi oksigen akan masuk ke dalam alveolus. Alveolus sekarang tinggi oksigen. Oksigen yang banyak tadi akan meresap keluar alveolus, masuk ke dalam sel darah merah dalam kapilari darah. So, sel darah merah awak sekarang tinggi oksigen yang disimbolkan dengan warna merah. Darah ini sekarang dikenali sebagai darah beroksigen. Jadi, cikgu nak tanya, darah beroksigen bererti darah yang tinggi oksigen atau rendah oksigen? Tinggi oksigen. Very good. Very good. Betul tu. Darah beroksigen menandakan darah itu tinggi kandungan oksigen dia. Kepekatan oksigennya adalah sangat tinggi. Maka tengok nombor 3 ya. Darah mengandungi kepekatan oksigen yang tinggi dan kepekatan karbon dioksida yang rendah akan dibawa berjalan. Kita panggil ni pengangkutan. Darah merah, sel darah merah ini akan diangkut pergi ke mana? Okey, awak tengok pada cursor cikgu panjang anak panah perjalanan tu, betul tak? Okey. Now, sebelum dia pergi ke mana-mana, darah kita once dia dah ambil oksigen, darah beroksigen ni mesti pergi ke jantung. Dia mesti pergi headquarters dulu. Badan kita ni headquarters kita jantung Saya panggil headquarters. Okay. Darah kita mesti pergi jantung dulu.
Sebab jantung adalah pump. Jantung bertanggungjawab menggerakkan aliran darah. Jadi darah daripada peparu mesti make a stop dekat our heart. Our heart pump the blood, the oxygenated blood. Jantung kita mengepam darah yang tinggi oksigen ni, barulah hantar pergi ke seluruh badan. Okay, so daripada jantung, darah beroksigen tu pergilah ke otak, pergi ke tangan kanan, pergi ke tangan kiri, pergi ke ginjal kanan, pergi ke ginjal kiri, pergi ke hati, pergi ke perut, kaki kanan, kaki kiri, seluruh badan. Sampai situ boleh ikut tak penjelasan cikgu? Boleh. Boleh ya? Okay. Now, cikgu nak ambil satu contoh ya. Boleh ya? Cikgu ambil satu contoh organ. Cikgu ambil ginjal. Buah pinggang kita. Cikgu ambil ginjal. Sekarang, darah yang tinggi oksigen itu, dia pergi ke ginjal kanan. Sampai saja di ginjal kanan, kita duduk kat gambar ni sekarang. Okay, cikgu nak awak tengok nombor 4 pergi nombor 5. Sebaik sahaja darah tinggi oksigen sampai ke ginjal, didapati sel ginjal kurang oksigen. Maka oksigen meresap dari sel darah merah ke sel ginjal. Dari nombor 4, dia pindah pergi nombor 5. Cikgu ulang sekali lagi. Apabila darah merah yang tinggi oksigen sampai ke sel-sel ginjal, didapati sel ginjal kurang oksigen, maka oksigen akan meresap dari kapilari darah pergi ke sel-sel ginjal. Dari nombor 4 pergi ke nombor 5. Boleh faham tak sampai situ? Boleh cikgu. Boleh ya? Jadi sekarang apa kesimpulannya? Oksigen daripada luar badan sudah sampai ke sel target. Target sel kita adalah tempat-tempat dalam badan yang kurang oksigen. Maka kita tarik nafas tadi, kita bawa oksigen masuk alveolus, alveolus pindahkan pergi ke sel darah merah pergi ke jantung, jantung push dia jalan sampai ke target organ yang kurang oksigen. Apabila sampai di sel yang kita target nak pergi itu, sel tadi akan menjalani respirasi. Respirasi akan guna oksigen, bakar glukosa jadi tenaga. Hasil ataupun sampah yang terhasil adalah karbon dioksida. Karbon dioksida akan diserap masuk ke dalam aliran darah dan dibawa pergi balik ke peparu. Untuk peparu singkirkan karbon dioksida keluar melalui hembus nafas. Boleh faham tak? Tak faham? Okey, cikgu ulang sekali lagi. Daripada sel ginjal. Sel ginjal tak cukup oksigen. So sel darah merah dah hantar oksigen pada dia. So ginjal sudah dapat oksigen sekarang. Ginjal buatlah respirasi sel. Dia gunakan oksigen yang baru dia terima, buat respirasi sel, hasilkan tenaga. Produk sampingan ataupun kita panggil sampah daripada respirasi adalah karbon dioksida. Karbon dioksida tak boleh banyak dalam badan ya. Nanti darah kita jadi berasid. Tak bagus, kita boleh mati. Karbon dioksida mesti disingkirkan keluar daripada badan secepat mungkin. Jadi karbon dioksida akan meresap dari sel masuk ke dalam aliran darah, bawa pergi balik ke peparu. Peparu akan singkirkan keluar karbon dioksida daripada badan melalui hembusan nafas. Awak kena ikut ya penjelasan ni, perbincangan kita awak kena ikut slow-slow. Cikgu ajar slow-slow saja ni. So, itulah dia cara badan kita menerima bekalan oksigen dan cara badan kita menyingkir keluar karbon dioksida daripada badan.
Sekarang kita pergi kepada penjelasan dalam bentuk nota. Nombor 1. Oksigen adalah tinggi dalam alveolus. Sebab kita baru saja buat tarik nafas. Oksigen meresap, merentasi dinding alveolus ke dalam sel darah merah dalam kapilari darah. Maka ini menunjukkan sel darah merah di kapilari darah rendah oksigen. Okey, cikgu nak cerita tentang resapan. Awak perhatikan ya, cikgu banyak kali guna perkataan meresap, resapan, meresap, resapan. Ini perkataan ni, cikgu highlightkan. Meresap. Meresap ini adalah proses resapan. Resapan mesti berlaku daripada kawasan yang tinggi bahan ke kawasan yang rendah bahan. Jadi dalam peparu kita, dalam alveolus kita tinggi oksigen. Sel darah merah kita rendah oksigen. Maka oksigen meresap dari alveolus ke kapilari darah. Boleh faham tak nombor 1? Boleh. Boleh ya? Okey, Boleh. boleh ya? Okey, kita pergi nombor 2. Dalam sel darah merah, kita ada satu pigmen namanya hemoglobin. Hemoglobin ini kerjanya adalah mengikat oksigen. To be more specific, hemoglobin boleh bawa 4 molekul oksigen. Satu hemoglobin bawa 4 passenger oksigen. Okay? Dan apabila hemoglobin sudah mengikat dengan oksigen, nama kombinasi itu adalah oksihemoglobin. Jadi nak cakap senangnya, oksihemoglobin adalah darah beroksigen. Oksihemoglobin akan diangkut ke jantung. Ingat tak, jantung adalah headquarters tadi kan? Oksihemoglobin akan diangkut ke jantung dan dipump ke seluruh badan. Di kawasan badan yang rendah oksigen, contohnya otot kaki ataupun contoh yang cikgu bagi tadi, sel ginjal. Oksihemoglobin akan terurai. Terurai itu maksudnya berpisah. Tadi kita cerita hemoglobin bergabung dengan oksigen jadi satu molekul yang besar. Sekarang molekul yang besar ini jadi tidak stabil, akan terurai. Oksihemoglobin akan terurai, maka oksigen tertanggal keluar daripada hemoglobin. Oksigen tadi akan meresap ke dalam sel badan yang kurang oksigen. Oksigen tadi digunakanlah untuk menghasilkan tenaga melalui respirasi sel. Glukosa bertindak balas dengan oksigen membentuk karbon dioksida sebagai sampah, air dan tenaga. Yang kita nak guna adalah tenaga tadi. Yang kita nak buang adalah karbon dioksida dan air. Okey? So cerita ini berkaitan dengan hemoglobin, oksihemoglobin. Ingat tak kisah yang cikgu cerita pasal teksi dengan awak nak pergi pavilion tadi tu? Bagi tahu cikgu, siapakah awak? Dalam kisah sains ni, awak sebagai apa? Oksigen. Fantastic. You faham sekarang? Awak bertindak sebagai oksigen. Siapakah yang menjadi teksi merah? Sel darah merah. Excellent answer. Sel darah merah. Sel darah merah. Siapakah yang berlakon sebagai driver? Hemoglobin. Fantastic. Hemoglobin adalah driver kita. Okay. Analogi untuk jalan raya. Jalan raya sebagai apa? Kapilari darah. Kapilari darah. Kapilari darah. Betul sangat-sangat. Pavilion sebagai apa? Paru. Sel badan. Sel badan.
Sel-sel badan. Kawasan. Betul. Kawasan-kawasan yang kurang oksigen. Okey. Sekarang cikgu nak tanya, pelancong asing tu sebagai apa? Sel Karbon dioksida dengan air. Karbon dioksida dan air. Karbon Alhamdulillah. dioksida. Betul. Awak faham penjelasan cikgu. Thank you so much. Maknanya awak beri perhatian bila cikgu explain. Okay. So sebenarnya tak ada susah kan? Okay. Cuma awak kena dengar betul-betul penjelasan cikgu. InsyaAllah awak boleh faham apa yang nak cikgu sampaikan. Karbon dioksida yang terbebas iaitu sebagai bahan kumuh ataupun sampah akan meresap ke dalam kapilari darah dan diangkut ke alveolus untuk disingkirkan. Now, kita nak tengok sekarang adaptasi struktur alveolus. Apa itu adaptasi struktur alveolus? Okey, perkara ini ada dalam buku teks pada muka surat 56. Okey, tengok situ. Adaptasi itu bererti pengubah suaian. Alveolus adalah permukaan respirasi bagi manusia. Maka dia mesti ada pengubah suaian untuk memastikan pertukaran gas boleh berlaku secara efisien. Jadi ada 4 adaptasi pada permukaan alveolus yang menyebabkan ia bertindak sebagai organ respirasi yang baik untuk manusia. Yang pertama, dinding alveolus hanyalah setebal satu sel. Jadi bila dinding tu hanya setebal satu sel, menyebabkan oksigen mudah meresap keluar dari alveolus dan karbon dioksida mudah meresap masuk ke dalam alveolus. Okey, dinding yang tebalnya satu sel tadi tu memang mempercepatkan pertukaran gas. Logik tak? logik. Memang logik. Okay. Now, yang kedua, jaringan kapilari darah yang banyak mengelilingi alveolus. Alveolus kita, dia punya kapilari darah bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 10. Ada banyak awak. Kalau katakan penumbuk cikgu ni adalah alveolus, seluruh luar ni disaluti oleh jaringan kapilari darah. Ini memastikan oksigen boleh meresap masuk ke dalam sel darah merah secepat mungkin dan sebanyak mungkin. Maka alveolus mesti diselaputi dengan banyak jaringan kapilari darah. Lagi banyak kapilari darah di situ, lagi cepat pertukaran gas berlaku, lagi banyak oksigen boleh diangkut ke seluruh badan. Okay. Poin ketiga, adaptasi yang ketiga. Permukaan alveolus adalah lembab. So if we are able to touch with our fingers, our alveolus, we touch it, you can feel there is some moisture pada permukaan tu. Ada pada permukaan alveolus ada basahan ataupun ada cairan pada permukaan itu yang menyebabkan oksigen mudah larut dan resap masuk ke dalam kapilari darah. Permukaan alveolus mestilah lembab. Okay? Dan adaptasi yang keempat ialah alveolus ada banyak. Cikgu, how many cikgu? People, we have millions of alveolus in our lungs. Millions, you know. Okay? So bila bilangan alveolus itu sangat banyak, itu menambahkan luas permukaan untuk pertukaran gas. Okay, cikgu ulang sekali lagi. Adaptasi struktur alveolus ada 4. Yang pertama, dinding alveolus yang sangat nipis. Yang kedua, alveolus diselaputi dengan jaringan kapilari darah. Yang ketiga, permukaan alveolus yang lembab. Dan yang keempat, bilangan alveolus yang sangat banyak menjadikan permukaan alveolus sangat besar. Okay, kenapa cikgu streskan 4 ini? Ini soalan favourite dalam PT3. Sering ditanya tentang adaptasi struktur alveolus tu. So awak kena very clear. Meaning, bila awak bercerita tentang adaptasi,
Bila awak statekan, awak nyatakan adaptasi, awak mesti berupaya untuk terangkan kenapa adaptasi itu bagus dalam pertukaran gas. Sebab tu cikgu explain dengan sangat terperinci. 4 sifat adaptasi tadi. Okay. Penjelasan secara bertulis awak boleh baca dalam buku teks pada muka surat 56. Boleh ya? Okay, cikgu faham tajuk kita hari ini agak berat. Dia kalau awak perhatikan tajuk ni lebih kepada bidang perubatan. Kan? Okay, ini adalah bahagian biologi dalam tingkatan 3 punya sukatan pelajaran. Okay, jadi cikgu nak tanya, ada sebarang soalan tak? Okay, take some time. Ada. Fikir balik. Ada sebarang soalan tak? Yang awak nak tanya, awak tak jelas. Boleh. Tak ada soalan. Tak ada soalan. Orang lain ada hantar dekat chat ke? Sekejap cikgu tengok sekejap kat chat. Okey. Oh kena ni Al-Faizal Basri Muhaimin. Kena buat nota ke? Nanti kita simpan tu di hujung rancangan. Okey, boleh ya? Okey. Slow. Cikgu akan mengajar tajuk ni slow. Okey. Sekarang kita nak menguji kefahaman awak. Kita akan buat modul bersama-sama. Cikgu akan buat modul bersama-sama. Okey. Muka surat 7. Slow and steady kita buat. Okey. Muka surat 7. Pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan manusia. Okey. 1. Lengkapkan pernyataan berikut untuk menerangkan pergerakan dan pertukaran gas dalam badan manusia. A. Pertukaran gas antara alveolus dengan kapilari darah. 1. Oksigen larut dalam permukaan alveolus ke dalam kapilari darah melalui proses apa? Respirasi. Nope. Bukan. Proses resapan. Ingat cikgu cakap, resapan berlaku daripada kawasan banyak ke kawasan yang sedikit bahan. Jadi dalam cerita ini, oksigen banyak dekat dalam alveolus. Oksigen akan meresap masuk ke dalam kapilari darah secara resapan. Nombor 2. Resapan berlaku kerana kepekatan oksigen dalam alveolus adalah tinggi berbanding kepekatan oksigen di dalam kapilari darah. Okey. Nombor 3. Dalam kapilari darah, oksigen bergabung dengan hemoglobin dalam sel darah merah membentuk Oksihemoglobin. oksihemoglobin. Very good, Darwish. Okay. Diberikan persamaan perkataan di bawah. Oksigen bertindak balas dengan hemoglobin membentuk kotak tu. Oksihemoglobin. Oksi. Very good. Sui Yin Xuan. Okay. Oksihemoglobin. Kita pergi slow. Cikgu tunggu awak. Pergi kepada B sekarang. Pertukaran gas antara sel-sel badan dengan kapilari darah. 1. Apa? Diangkut ke sel-sel badan. Tadi kotak yang atas tadi tu. Very good. Siapa tadi yang jawab tu? Si Farah Liana. Okay, Farah Liana. Very good. Okay. Oksihemoglobin diangkut ke sel-sel badan. So, jawapan kedua. Apa yang akan terurai? Yang tadi yang besar tu. Oksihemoglobin. Oksihemoglobin. Very good, Darwish. Oksihemoglobin akan terurai untuk membebaskan oksigen kepada sel-sel badan yang memerlukannya untuk pengoksidaan makanan. Pengoksidaan makanan. Apa tu pengoksidaan makanan?
Maksudnya makanan tu awak bakarlah dia. Awak bakar dengan oksigen untuk dapatkan tenaga. Okey. Diberikan kotak persamaan perkataan di bawah. Apakah jawapan di dalam kotak itu? Oksihemoglobin. Oksihemoglobin. Oksihemoglobin akan terurai menghasilkan oksigen dan hemoglobin. Nombor 2 sekarang. 2.1 Roman. Proses pengoksidaan makanan berlaku di sel badan untuk menghasilkan, lepas kita bakar. Karbon dioksida, air, tenaga. Excellent answer Farah Liana. Betul tu. Menghasilkan tenaga, wap air dan karbon dioksida. Betul ya apa yang you cakap tadi tu? So, diberikan satu lagi persamaan perkataan dekat bawah. Glukosa bertindak balas dengan oksigen membentuk karbon dioksida. Betul Firhan. Air, tenaga. Betul. Excellent answer Firhan. Karbon dioksida, wap air dan tenaga. Yang kita nak pakai komponen yang mana satu? Tenaga. Kita nakkan tenaga. Very good. You have to gain the energy. To gain the energy, you have to burn the glucose with oxygen. Untuk dapatkan tenaga, kita mesti bakar glukosa ni tadi dengan oksigen. Okay? Jadi, 2 Roman. Kepekatan karbon dioksida di sel badan menjadi lepas Rendah. tinggi. Tinggi. Okay? Tinggi, betul. Mesti tinggi. Sebabnya after respiration, after pengoksidaan makanan, you produce sampah iaitu karbon dioksida. Maka di sel badan itu sekarang CO2 kita yang lebih tinggi. Okay? Now kita pergi 3.1 Roman. Karbon dioksida meresap keluar dari kapilari darah. Sel badan. Very good. Sui Yin Xuan. Okay, betul tu ya. So, karbon dioksida meresap keluar dari sel badan ke kapilari darah. 2. Seterusnya, karbon dioksida meresap pula dari kapilari darah ke alveolus untuk disingkirkan dari Badan. dari badan, kita terima dari peparu paling tepat. Okay, dari peparu. Disingkirkan keluar daripada peparu. Okay, boleh? Ya, ada tak apa-apa soalan daripada muka surat 7? Tak ada. Moving on kepada muka surat 8 modul kita. Muka surat 8 dia lebih menekankan tentang penerangan adaptasi alveolus tadi. Nombor 2. Rajah di bawah menunjukkan alveolus yang diliputi dengan kapilari darah. Tu gambar dia. Penuh dengan kapilari darah pada alveolus tersebut. Terangkan kepentingan adaptasi struktur alveolus berikut dalam pertukaran gas. Okay, yang pertama, dinding alveolus dan kapilari darah adalah nipis. Apakah kepentingannya? Mempercepatkan peresapan oksigen ke dalam sel darah. Pandai. Tepat jawapan tu. Mempercepatkan peresapan oksigen merentasi alveolus dan kapilari darah. Poin kedua. Peparu terdiri daripada berjuta-juta alveolus. Apa kepentingannya? Meningkatkan kadar pertukaran gas. Bukan? Belum sampai situ lagi poin dia. Peparu terdiri daripada berjuta-juta alveolus. Okey, cikgu bantu yang ini. Apabila peparu kita ada berjuta-juta alveolus, ini menyebabkan luas permukaan pertukaran gas menjadi sangat besar. Menjadikan luas permukaan pertukaran gas sangat besar. Alright, untuk C, dinding alveolus yang lembab
Apa kepentingannya? Gas mudah. Benarkan gas respirasi larut dan meresap ke dalam kapilari darah. Okey, ulang balik Farah. Macam betul dah tu. Benarkan gas respirasi melarut dan meresap ke dalam kapilari darah. Okey, betul tu. Tambah baikkan jawapan awak. Okey. Memudahkan, tambah baik memudahkan gas respirasi meresap dari alveolus ke kapilari darah. Cantik dah jawapan tu Farah. Cuma kita bagi dia perfect lagi. Okay? So dapat ya semua orang untuk C dan D. Alveolus diliputi dengan jaringan kapilari darah. Apakah kepentingannya? Kenapa penting sangat alveolus mesti ada banyak kapilari darah dekat keliling dia? Meningkatkan kadar pertukaran gas antara alveolus dengan kapilari darah. Betul, perfect answer. Perfect Mas Wiam. Meningkatkan, ulang balik jawapan awak sebab jawapan awak memang tepat sekali. Ulang balik. Meningkatkan kadar pertukaran gas antara alveolus dengan kapilari darah. Perfect answer. Thank you very much. Okay, thank you Mas Wiam. Very good, excellent, perfect answer tu. Pandai awak. Alah awak dandan helikopter lalu. Bising tiba-tiba. Okay? Dapat ya? Okay, ada tak orang nak tanya apa-apa soalan tentang muka surat 8? Agliana Fredolin, okay ke? Orangnya ada ke tak ada ni? Senyap je. Lepas tu, Agliana, are you alright? Okay ke? Can you follow the lesson? Okay. So, Amira, ada soalan tak? Amira ni tak bunyi-bunyi ni. Okay ke? Boleh. Okay, Alhamdulillah. Awak tajuk ini actually berat kan? Awak pun boleh rasa, right? Okay, it's quite heavy, it's quite a deep topic dan it's going, the story part is getting more detail. Okay, so cikgu punya nasihat. Waktu kita membincangkan tajuk-tajuk yang sangat teknikal macam ni, sekiranya anda ada soalan, anda kena terus tanya. Because sometimes when you keep it to yourself, benda tu akhirnya awak terlupa apa nak ditanya. Then when it comes to question, bila masa nak menjawab, I forgot to ask about this to the teacher. Okay, so itu sahaja lesson untuk hari ini. I understand it's quite hard for you today. The topic is heavy. Tak apa. Nanti cikgu upload video. So far cikgu tengok macam okay lah. Video ni macam menjadi. So once I get the video, I will upload it up to YouTube and I'll give you the link dalam Telegram. So you can follow there. Okay? So any last question? Last question, anyone? Or is it everything okay? Alright, Everything okay. Okay ya, it's clear right? Penjelasan cikgu jelaskan? Okay, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Thanks cikgu. Okay, thank you so much. Okay everyone, I think that's about it. I'll wrap up again. Tajuk hari ini, ada beberapa perkara cikgu nak sebut sekali lagi ya. Ingat, dalam sel darah merah ada hemoglobin. Hemoglobin akan bergabung dengan oksigen membentuk oksihemoglobin. Oksihemoglobin ni yang kita angkut pergi seluruh badan. Sampai ke sel yang tak cukup oksigen, oksihemoglobin akan terurai menjadi hemoglobin dan oksigen. Oksigen kita guna. Okay? Itu sahaja lesson hari ini. Thank you so much for the attendance. Ada 13 orang hari ini. Alhamdulillah. I'm so happy. Okay, jangan lupa isi orang kehadiran. Yeah, thank you so much. Thank you for the attendance. Alright. Okay, I see you all again. Happy Chinese New Year. Happy holiday. Alright. Oh, thank you so much. Tiba-tiba je. Alright. Now, tadi Ho Bi Ching tanya, nota kena buat ke cikgu? Okay. Buku nota ada, awak boleh tulis 4 adaptasi itu. Cikgu very particular about the 4 adaptasi. Buat nota untuk yang itu sahaja. Okay? Alright. Thank you so much everyone. I'll see you again during the next session. Okay, bye.
Okay, awak boleh leave meet ya. Thank you. Bye-bye. Sama-sama. Sama-sama awak. Bye-bye.